Dan kita mutekan dulu rakan-rakan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kurang lebih kita mengucapkan kesyukuran pada Allah SWT yang mengizinkan kita sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran kita mengenal kalimah, dan kita masih lagi berkongsikan dalam usaha kita nak mengenali ayat kalimah-kalimah di dalam ayat ke-22 surah An-Nahl. Kalau tuan-tuan tengok di sini, dalam senarai ini dia disenaraikan dua kali, senarai ambil merah disenaraikan dua kali, iaitu pertamanya dia berkongsikan kalimah yang pertama 16:22. Satu tu maknanya dia membincangkan kalimah yang pertama, iaitu ilahukum. Ilahukum ialah yang ini. Itu adalah kalimah pertama dalam ayat yang sama. Kemudian dia juga selepas tu membincangkan masih lagi ayat yang sama tapi kalimah yang kedua. Ya. Ayat yang pertama yang ni tadi, yang sini tengok ayat yang pertama, surah yang kalimah yang pertama dalam ayat 22. Lepas tu sekali lagi juga dikupaskan, dibincangkan, disenaraikan kalimah yang kedua, apa dia? Ilahun. So bermakna ayat 22 ni adalah ayat yang sama, disebabkan kedua-dua kalimah ni adalah ilahukum dengan ilahun adalah dua-dua kalimah yang dibangunkan daripada tiga huruf akar yang sama, alif lam ha. Alif lam ha. Sebab tu disenaraikan dua kali. Pertama ilahukum, kalimah yang pertama. Kemudian ilahun ialah kalimah yang kedua. Dan dua-dua ni semuanya adalah mempunyai huruf akar yang sama, iaitu alif lam ha. Dan kita sebenarnya telah pun sampai ke perkongsian kita semalam, ialah qulubuhum. Qulubuhum. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkongsikan munkiratun pula, munkiratun. So untuk imbasan kembali yang semalam, kita boleh rujuk balik apa yang kita telah pelajari semalam kalau kita simpan dia dalam screenshot. So saya dah bukakan screenshot yang kita buat semalam. Yang ini okey, iaitu qulubuhum sebenarnya adalah gabungan. Dia ada dua komponen tu, qulubu tu satu komponen, hum satu komponen, So daripada tanda-tanda yang ada di sini, kita sudah boleh mengenal dia ni adalah yang diikat dengan pertalian idhafah. Apakah tandanya? Yang pertamanya kita lihat ba ni. Ba ni adalah huruf yang terakhir dari qulubun. Dia tidak mengambil tanwin, So bila kita tengok dia kalimah dia tidak mengambil tanwin, maka kita tahulah itulah tandanya kalimah itu adalah kalimah kata nama yang mengambil peranan sebagai mudhaf. Dia adalah mudhaf. So bila dia mudhaf bermakna hum tu mudhafun ilaihi.
ya, mudhafun ilahi. Jadi apabila ada mudhaf dan ada mudhafun ilahi, maka terbentuklah pertalian idhafah, ya. So, kalau kita nak pecahkan dia, kita boleh pecahkan, asingkan dia, maknanya sebelum dia bergabung tu kalimah asal ialah qulubun, ya, qulubun dengan hum, ya, qulubun dengan hum, ya, default hum ialah hum lah, ya. Kadang-kadang kita jumpa him, tapi sebelum bergabung tu kita gunakan hum, sebab itulah default isim dhamir mujamak ghaibun, ya, iaitu mereka. Jadi qulubun, apa dia, cuma semalam kita ada, masih lagi kita tertinggal satu aspek dalam penerangan ni, ya. Kalau tuan-tuan boleh lihat, ya, apa yang agaknya yang tertinggal di dalam penerangan qulubun ni ialah jantina dia. Jantina, ya, kita tidak sebutkan jantina di sini. So kalau kita nak memasukkan jantina sini, qulubun ni jantina dia adalah muannas, ya. Hati manusia ni adalah muannas. Organ-organ, ya, di dalam badan manusia ni dikategorikan dalam gender muannas. Jadi bila kita nak menggunakan isim domainnya nanti, dia kena menggunakan isim domain yang muannas, ya. Okey, tapi di sini kita tidak boleh edit. Sebab apa? Sekarang yang bila screenshot dia sudah apa? Sudah menjadi image, ya, dia foto. Dia tak boleh nak edit kat sini. Kalau nak edit kena bawa balik ke Lexilogos dan buat penerangan itu di dalam Lexilogos, ya. So mana kalau saya nak perbetulkan penerangan di sini, masukkan jantina dia, so saya kena pergi ke Lexilogos, ya. So saya pergi Lexilogos sekarang. Yang ni kita boleh minimizekan, ya. Ada button minimize ini, kita minimizekan saja, dia akan collapse lah, ya. So kita pergi ke Lexilogos. Ya, kalau nak gunakan ayat itu pun boleh, kita copy saja. Kalau tak nak type balik, kita copy saja di sinilah. Ya, qulubuhum, kopikan saja. Pergi ke Lexilogos. Ya, kita masukkan kat situ. Kita nak membincangkan semalam, iaitu kita asingkan dia, ya. Asingkan dia menjadi qulubun. Ya. So yang ni bila dia sebelum dia bergabung dia bertanwin. So kita letakkan tanwin dia qulubun. Ya, ini apa? Ulang kaji, ya. Ulang kaji ni kadang-kadang dia membantu, ya, sebab kita kita lebih mengenal dia, ya. Ya, space ni boleh buangkan. Okey. So penerangan yang kita beri semalam ialah apa dia? Isim nakirah jamak taksir yang marfu', ya. So kita gunakan yang sama, kita masukkan saja jantina dia, ya. Kenapa kita nak masuk jantina? Sebab bila kita nak menerangkan sifat kepada dia, jadi sifat tu kenalah bentuk jantina yang sama, ya. So kita masukkan qulubun tu kata akal ke? Qulubun tu kata akal dia ke? Bukan qalaba. Tak, ini bukan kata akal ni. Ini dah apa kata sudah jadi perkataan dah. Kalau nak kata daripada kata akal tu memang qalaba lah kan? Kalau nak kata akal sini lagi lah, awal lagi. Okey. Kan, ya. Qaf. Ini bukan nak buat daripada kata akal, ya. Kita nak tunjuk daripada situ je. Kalau nak kata akal dia
qaf lam ba lah. Kalau nak jadikan apa apa lepas tu kalau kata dasar dia qaf, yang ini kita kena check kan sama ada qalaba ataupun qaliba. Sebab dia mungkin boleh baris bawah ya, tapi untuk sekarang ni kita gunakan qalaba dulu, tapi kita boleh check dia ya. Kat mana kita nak check tu, yang pertamanya kita boleh gunakan korpus tu sendirilah. Ya, korpus sendiri kalau ada kat situ, cuba kita tengok ya. Ambil qaf lam ba, cara nak check dia, tuan-tuan pergi ke sini, pergi ke dictionary ni ya. Pergi ke dictionary. Okey, tekan qaf dulu di sini. Okey, lepas tu pilih di sini qaf lam ba. Qaf lam ba. Untuk melihat apakah kata dasar dia. Dot, ni qaf lam ba. Tekan go. Kalau dia ada di sini, ya, kita akan dapat jawapan kata dasar di sini, tetapi di sini dia tidak ada bagi ya, sebab dia wazan satu ni bukannya dalam bentuk fi'il madhi dia. Ejaan kata dasar tu sama dengan fi'il madhi ya. So tidak ada tidak ada penerangan kepada kata dasar di sini. So cara yang keduanya ialah tuan-tuan boleh pergi ke mana? Boleh pergi ke sini ya. Tapi kena biasakanlah ya. Iaitu tengok dalam dictionary klasik ni ya, leksikon ni. Ni untuk mencari apakah kata dasar bagi qaf lam dengan ba tu, tekan di sini saja ya. Okey. Proses dia sama juga, iaitu pergi ke qaf. Qaf sini, lepas tu ambil qaf lam dengan ba. Macam tadi juga. Qaf lam dengan ba. Okey. Besarkan sikit. Ni dia. So terdapat beberapa kumpulan qaf lam ba di sini. So kita boleh ambil yang pertama. Kalau tak ada yang pertama, ambil kedua dan ketiga dan seterusnya ya, sehinggalah tuan-tuan dapat mencari apakah kata dasarnya ya. So bila kita tekan ini dia bagi belah ini qaf lam ba ni ya. Okey, cuba kita tengok dapat tak kita mencari kata dasar ni, sebab dia banyak ni ya. Kena tahu cara macam mana nak menggunakannya. Okey. Ini qalbun. Ini yang sudah jadi kata terbitan dalam bentuk hati tu, dahat tu, itu dia punya kata sudah jadi isim, iaitu kata terbitan yang kita nak melihat dalam bentuk fi'il madhi ya. Tengok dalam ayat-ayat ni, tengok ya. In of which munqalab. Ini apa ni dalam bentuk, tengok makna dia ya, makna dia akan beri makna di bawah ni. He was altered or changed. So ini maknanya dalam bentuk fi'il madhi tapi wazan ke-7 ya, wazan ke-7 ya. Okey. Okey, tidak ada muka surat ni, tidak ada ya. Dia banyak muka surat dia ya. Jadi kalau tak ada sini, tuan-tuan buat apa? Pergi ke mana dia di hujung ni ada next page. Ini cara nak menggunakan dictionary ni ya. Dalam korpus juga dia. Pergi ke next page. Okey. Kena cari ya. Yang ni kena rajin sikit lah. Perkataan dia kita nak confirmkan sama ada qalaba ataupun qaliba, itu saja ya.
Ini qalbatun sudah menjadi kata nama, bukannya kata perbuatan ya. Quliba from ini okey, dikata apa ni, from quliba. Okey, bukannya dia qaf kena baris atas ya. Ini qalib, ini ialah turnover. Ini qalibun. Okey, ini dalam bentuk biar kalau dia bertanwin tu maknanya dia bentuk kata nama ya. Okey. Tak apa ya, sementara ni kita gunakan qalaba dulu, nanti kita akan check betul-betul sama dia lam baris atas ataupun lam baris bawah ya, ataupun kemungkinan kadang-kadang dia tidak ada kata dasar ya, kemungkinan boleh juga, maknanya qaf lam ba terus kepada di sini dia akan mengambil apa ya, mengambil kata terbitan dia ialah qalbun. Qalbun. Itu dia ya. Maknanya qulubun tu sebelum dia qulubun dia kena singular dulu ya, mufradah dulu. Itu dia. Ya. So yang ni kita akan check balik nanti sama ada lam baris atas ataupun lam baris bawah ya. Satu lagi cara kalau tuan-tuan nak guna, tuan-tuan boleh guna satu lagi kaedah iaitu pergi ke ya, kita boleh gunakan yang ni ya, Wiktionary ni. Okey. Wiktionary. Apa dia Wiktionary ni? Wiktionary ialah dictionary Wikipedia. Ya. Ambil Arabic ni. Kita tengok dia. Arabic dictionary ni, tengok dia boleh bantu kita ke tidak ya. Mana nak cari tu, tuan-tuan dia ada search ni ya. Search ni type apa tadi ya, qaf lam ba tadi, masukkan ke situ ya. Yang ni tadi kita nak search daripada qaf lam ba ni ya, masuk ke dalam ni search Wiktionary ni, kopikan qaf lam ba tu dalam tu, lepas tu search lah ya, ada tak situ, ada pun ya. Okey, ambil qaf lam ba tu, tu dia ya, tu dia akan bagi ya. Kita cuba tengok ada tak form 1 ya. Form 1 itulah kata dasar. Ada pun ada. Okey, confirm lah, maknanya kata dasar dia ialah qalaba, lam baris atas ya. Itu caranya kita nak memastikan ya sama ada huruf kedua, sebab huruf kata dasar huruf kedua boleh jadi baris atas, boleh jadi baris bawah, ataupun boleh jadi baris hadapan ya. So bila kita check di sini, dia tulis ini form 1 ni, mesti ambil form 1, jangan ambil form lain ya. Dia banyak form ni, form 2 ada, form 4 pun ada, form 5 pun ada, 7 pun tadi dalam apa tadi, leksikon tadi kita jumpa in qalaba tu, form 7 lah, wazan. Form ni wazan ya, wazan. So kena ambil yang satu ni, qalaba. Okey, so maknanya okey, confirm lah dia punya kata dasar dia ialah qalaba. Ya, kemudian dia membentuk kata terbitan qalbun. Daripada qalaba ni, dia qalaba ni, ingat qalaba ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata kerja ya. Sedangkan kalimah ni kata nama. So daripada kata kerja ni kena convert ke kata nama. Kata terbitan dalam kata nama. Jangan dalam kata kerja, sebab dia ni adalah kata kerja ni. Ya, qulub adalah kata kerja. Kata nama, bukannya kata kerja. So mesti ambil kata terbitan dalam bentuk kata nama ya. Qalbun, apa tanda kata nama sini? Tanwin ni lah. Ya, tu menunjukkan kata terbitan dalam bentuk kata nama, iaitu ismun. Ya. Okey, cuba kita tengok dalam Wikipedia, Wiktionary tadi, apakah makna qalaba ya. So tengok sekali lagi, dia kata qalaba sini, form 1 derive
Okey, ada dia bagi nama tidak? Okey. Dia ni ya, dia berkaitan dengan yang ni lah. Makna kepada kata dasar tu berkaitan kepada related to turning, toppling. Ya, ini. So ini makna kata dasar. Ya. Apa maksud dia ialah turning ialah berpaling. Ya, berpaling. Toppling menjatuhkan. Dia boleh jadi dalam bentuk menjatuhkan. So bermakna kata dasar makna dia sama ada berpaling, ya, ataupun menjatuhkan. Itu cara nak mengenal makna ya kepada kata dasar ya. Di tempat lain ada dia bagi makna ke tidak? Tak ada, di situ saja ya. Itulah clue macam mana kita nak mencari makna kepada kata dasar tu ya. Okey, so makna kepada qalaba dalam bentuk kata kerja ya. So kalau kita nak berikan makna ke sini, tadi apa dia? Berpaling ya. So kita berpaling kena dengar gunakan jawi ya. Jadi kita ambil jawi ba, ra, fa, alif, lam, ya, nga. Itu Melayu dia lah, berpaling. Itu makna qalaba. Ya, masuk ke sini balik. Paste itu makna qalaba. So qalaba ni adalah kata dasar. Kalau kita nak penuhkan perbahasan ni, kita masukkanlah dia adalah kata dasar. Ya, kaf, alif, ta, dal, alif, sim, ra. Kata dasar yang membawa erti berpaling. Ni step pertama, ni step kedua, ni step ketiga. Qalbun ni ya, kita kalau nak kemaskan apa beza ni, ini adalah kata terbitan. Ya, ini terbitan. Ta, ra, ba, ya, ta, non. Itu sudah menjadi kata terbitan ya. So tuan-tuan kena kemas ya. Tiap-tiap step tu kena faham apa yang tuan-tuan buat ya. Supaya tidak keliru ya. Supaya tidak dan bercampur-campur dia punya maklumat tu. So maklumat tu banyak. Jadi kena susun dia elok-elok ya. Jadi daripada mula ni kalau kita nak terangkan daripada 3 huruf akar tu, qaf lam ba tu sampailah dia menjadi qulubun. Kemudian qulubun ni okey, ditambahkan dengan hum, jadilah qulubuhum. So bila qulubuhum dia sudah menjadi idhafah. Ya, idhafah. Semalam kita nak menerangkan ni saja. Kita nak masukkan muannas dia di sini ya. Penerangan dia iaitu kita ambil annotation ni, teks tag ni kita buat balik penerangan ni iaitu apa dia? Isim nakirah yang bertanwin dan dia muannas ya. Muannas. Dia adalah jantina dia muannas dan dia bun yang ni sudah jadi jamak. Yang ni mufrad, qalbun dia mufrad singular, jamak dia ialah qulubun. So dia jamak lah. Jamak, dan ini jamak taksir. Semalam saudara Rizwan kita bantu kita ya, sebab kadang-kadang saya pun tersasul juga ya. Fokus kita kepada Melayu kerana kita sebab elok perbetulkan ya. Okey, jamak taksir dan apa lagi penerangan semalam i'rab dia ya, yang ba baris hadapan bermakna marfu'. Tu cara nak memberi penerangan kepada kalimah qulubun ya. Kita ambil arrow dia di sini, ambil warna hijau lah. Okey, hijau gelap sikit yang ni. Okey, tu dia ya. Qulubun tu ialah isim nakirah muannas
jamak taksir yang marfu'. Ya. Ini adalah penerangan dia, description dia, tak masuk lagi peranan dia. Ya. So peranan dia di mana? Di sini. Ya, peranan dia sebagai mudhaf tu kita akan terangkan di sini sebagaimana yang kita buat semalam tu. Ya, tuan-tuan tengok, kalau kita boleh tengok ya apa dalam snapshot semalam tu, di mana kita mudhaf ya. Mudhaf ni kita terangkan di sini ya. Nah, di situ. Okey. Ini untuk apa ni? Mengemaskan ya. Mengemaskan perbincangan kita mengenai qulubun. So yang ni kena boleh aliskan dia sebab tadi kita besarkan kedudukan dia berbeza. Jadi kita aliskan dia. Ya, ambil ni sini. Yang ni pun sama, boleh select dia. Okey. Okey. Kalau selesai ni tuan-tuan boleh print screen balik, simpan dia ya, simpan supaya apa yang kita telah buat tu kita boleh ya rujuk balik nanti insya-Allah. So sekarang 7.42 ya. Saya sebenarnya nak berkongsi dengan kalimah selepasnya ya. Mungkin saya buat secara imbasan dulu dan besok saya akan kongsikan ya pembentukannya. Iaitu apa? Kalimah munkiratun ya, munkiratun. Ada ya, iaitu okey, kita clearkan ni dulu. Clearkan drawing supaya tidak mengganggu. Ya, iaitu kalimah munkiratun ni. Sekarang qulubuhum, hati-hati mereka. Kemudian Allah nak menceritakan hati mereka tu dalam bentuk sifat. Ya, ini isim sifat. Okey. Kecilkan sikit. Munkiratun ya, mungkin saya ambil warna merahkan. Yang ni kalimah selepasnya ialah munkiratun ya. Okey, so bermakna fungsi munkiratun tu adalah mensifatkan qulubuhum, hati-hati mereka tu Allah kata bagaimanakah rupa dia. Itu dipanggilkan isim sifat. Ya, tetapi isim sifat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak mengambil pertalian sifah wal mausuf. Tidak. Ya, dalam Al-Quran cara-cara nak mensifatkan sesuatu kalimah tu mengambil bentuk dalam berbagai-bagai cara ya. Salah satu daripada caranya ialah menggunakan isim fa'il. Ya. Dengan menggunakan isim fa'il. So bermakna munkiratun ni bukannya munkiratun ni adalah isim fa'il ya. Sebab dia pertalian ni dia tidak diikatkan dengan mausuf wasifah sebagaimana yang biasa kita jumpa ya di tempat-tempat lain tu. Contoh apakah mausuf wasifah yang inilah ya. Tuan tengok bila pertalian mausuf wasifah, mausuf dengan sifah itu akan sifah tu akan mengikut mausuf dia dalam 4 aspek. Ya. Di sini nakirah, sini nakirah. Di sini marfu', di sini marfu'. Di sini bertanwin, di sini bertanwin ya. Itu dipanggilkan sifah wal mausuf ya. Okey. Tetapi di sini munkiratun dia nakirah ya, tetapi di sini tidak nakirah. Ya, sebab tu dia tidak mengambil kaedah mausuf wasifah. Dia mengambil kaedah lain. Maknanya sesuatu perkataan tu boleh disifatkan dengan menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah
isim sifat. Jadi munkiratun ni kalau saya nak terangkan sekarang di sini, anyway saya akan buat secara detailnya besok lah ya. Yang ni saya boleh describe the isim, dia adalah isim fa'il. Jenis dia. Ya. So apa lagi kita boleh lihat daripada tanda-tanda situ? Pertamanya isim fa'il ya. Okey. Okey, lepas tu munkiratun. Apa agaknya acuan munkiratun tu ya? Acuan munkiratun ni ialah muf'ilun. Muf'ilun tu adalah wazan keempat. So bermaknanya dia ni mengambil wazan keempat. Isim fa'il wazan keempat. Ya, kemudian ada ta marbutah. Ta marbutah dia adalah muannas. Ya. Muannas bilangan dia ialah mufrad. Ya, bilangan dia adalah singular. Okey. Kalau dia plural jamak dia bukannya munkiratun, dia akan jadi munkiratun. Ada alif dan ta maftuhah. Itu kalau jamak. Sekarang ni dia adalah mufrad ya. Lepas tu akhir sekali dia bertanwin, bermakna dia nakirah. Ya. Nakirah dan i'rab dia yang marfu. Itu cara menerangkan munkiratun. Ya, ini jenis dia dulu ya. Jenis dia dulu. Kita terangkan jenis dulu. Ya, lepas tu barulah kita terangkan peranan dia ya, peranannya. So kalau kita nak menerangkan peranan tu kita boleh masukkan sekali dalam penerangan ni yang juga isim sifat. So dia sekarang menjadi isim sifat ya kepada kepada kalau kita nak letak ke sini kepada kalimah mana? Qulubuhum ya. Qulubuhum kalau nak gunakan rumi pun boleh, jawi pun boleh, kita rumikan dulu ya. Qulubuhum maknanya yang ni lah. Okey. Qulubuhum buhum sebelumnya. Itu cara nak menerangkan apa? Munkiratun ya. Munkiratun. Tanda tanwin tu maknanya Nakirah. tanda nakirah dan isim sifat dia. Tanwin hanya nakirah, sifat lain. Okey. Isim sifat pun tanda dia bukan nakirah, bukan tanda tanwin juga. Ambil warna lain lah ya, ambil warna hijau lah. Okey, ambil warna hijau, ambil sini. Untuk yang ni ya, munkiratun itu penangan kepada isim sifat tu apa tandanya isim fa'il ni. Isim fa'il ni boleh juga berperanan sebagai isim sifat. Itu tanda lah ya. Kita kena biasalah ya. Kawan kita dah biasa, besok kita akan mengenal lah. Ya. Okey. So tanwin hanya makna apa? Nakirah saja. Jadinya nakirah saja itu tanwin. Kalau isim makrifah dia tidak ada tanwin ya. Kalau contoh ini macam qulubu ni dia isim makrifah bukan disebab oleh tidak ada tanwin tapi disebabkan dia mudhaf kepada mudhafu ilaihi yang makrifah. Itu kaedah lain pula. Okey, so saya yang ini padamkan ya, padamkan ni. Kita fokus kepada yang ni saja. So kita simpan ni dulu dan besok kita akan sambung ya. So ini boleh print screen kan
So dia akan boleh simpan untuk perbincangan besok. Kita akan kembangkan lagi munkiratun ni, dan kita akan buat pembentukan kalimah macam mana jadi kalimah munkiratun, ya, dengan melihat acuan dia, ya. Mungkin saya kongsikan sekejap saja acuan dia. Acuan dia ialah kita ambil template vocabulary. Okey, yang ni kita boleh padamkanlah dulu, ya, padamkan dulu, clearkan drawing. So acuan dia ialah yang mana? Tengok munkiratun, ya. Dia mengambil acuan ni merahkan. Isim, fa'il, wazan keempat yang ni. Itu dia acuan dia. Muf'ilun. Ya, nanti kita akan tengok 3 huruf akar dia itulah apa dia? Non kaf ra. Ya, 3 huruf akar dia adalah non kaf ra, ya. Kalau tuan-tuan tengok situ daripada ejaan tu nampak non kaf ra, ya. Inilah 3 huruf akar dia. Non kaf ra. Jadi kita tengok non kaf ra, bila kita gunakan acuan tu apa kita buat? Gantikan fa ain lam dengan non kaf ra jadi munkirun. Dia kata terbatas ialah munkirun. Daripada munkirun itulah dia akan bertukar kepada munkiratun. Itu ada dia punya teknik dia lah, cara-caranya yang kita perlu belajar, ya, pelan-pelan, ya. InsyaAllah kita akan tunjukkan secara terperincinya besok, ya, supaya tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang kita bincangkan secara imbasan pagi ini, ya. Ingatkan acuan dia apa? Muf'ilun. Ya, muf'ilun tu apa dia? Adalah mana dia ambilkan kotak balik, adalah isim, fa'il, wazan keempat. Itulah bermakna munkiratun tu apa? Isim, fa'il, wazan keempat lah jenis dia. Sebab tu template ni sangat-sangat penting, ya, untuk tuan-tuan mahirkan dia, ya, macam mana nak menggunakan ni. Supaya dia akan bantu kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran tu. Bila kita kenal, kita boleh memberikan makna dia dan boleh memahami fungsi dia di dalam ayat itu, insya-Allah, ya. So untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Assalamualaikum Tuan. Ya. Satu soalan, ulu buhum ni arti dalam bahasa Melayu apa Tuan? Hati-hati mereka. Yang hati yang berbolak-balik tu lain keadaannya. Samalah, hati-hati ni memang apa, karakter dia berbolak-balik. Lagi satu qalbun salim tu hati yang selamat. Ya. Hati yang sejahtera tu mana hati yang tenang lah, tenang dan sejahtera, yang selamat, ya. Tapi lepas tahiyat tu ada sambungan mengelakkan hati berbalik tu ada. So daripada qalabah tadi kan qalabah tadi apa dia? Berpaling tu kan? Oh ya. Berpaling tu juga membawa hati boleh berdolak-dalik. Tapi itu dalam bentuk kata kerja, ya. Sekarang ni dia sudah dibentuk dalam kata nama menjadi hati dah. Jadi memang hati itu dia gunakan daripada qalabah tu sebab karakter hati ni pun sama, ya. Dia berdolak dalik. Termasuklah di sinilah. Ya, sebab tu dia gunakan apa, bila dia nak menerangkan qulub tu dia gunakan kalimah munkiratun. Munkiratun ni maknanya apa? Dia menolak. Menolak. Menolak, tidak menerima. Itulah satu daripada karakter hati lah. Tidak menerima kenyataan. Dia tidak menerima apa yang Allah kata ilahukum ilahu wahid itu. Dia tak menerima yang Allah tu adalah Allah yang esa itu. Ya. Okay, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan sambung lagi besok pagi untuk menghabiskan perkongsian kita kepada kalimah di dalam ayat itu, insyaAllah, ya. Kita jumpa lagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalam.